Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beza tak ada. Okey. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak An. Thank you so much. Jangan lupa tap screen dan share dulu korang. Thank you PN 943. Assalamualaikum semua. Lagu tu. Ni. Tap screen dulu dan share dulu korang. Waalaikumsalam. Dia tak keluar lagi dia punya view. Luaskan kuasamu. Hari ini kita lihat satu perpaduan, satu jalinan berbilang kau hidup aku dengan aman. Bagi yang sejahtera, jauh aku selamat. Hai Nadia. Aku lakukan ini kerana-Mu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam perjuangan daripada Shah Alam. Hai peti di langit. Hai Saifah, Suzila. Masuk semua. Join tata screen. Hai Nur Cahaya. Terang sangat kalau buka lampu. Kena tutup lampu. Tajam betul dagu. Kurniaan ilahi. Dagu saya ni memang boleh mencederakan orang. Kalau nak ajak gaduh, kalau berani cubalah. Selamat Madani Fadila Cino. Hai Fik. Okey. Assalamualaikum semua. Hari ni berbagai cerita. Ada cerita yang kita suka, ada cerita kita tak suka kan. Tapi yang pastinya cerita berkenaan dengan pagi tadi Haji Hadi telah pun dipanggil ke Bukit Aman dan tidak boleh dia ni nak kata tidak lagi. Kan? Tak boleh nak kata tidak lagi dah. Dia pasti kena datang hari ni dan dia Ayub Khan kata dia hanya jawab 5 soalan daripada 24 soalan. 24 daripada 5 soalan. 5 daripada 24 soalan. Macam itulah. Ayub Khan kata ketika proses rakaman percakapan tersebut dia memilih untuk menjawab 19 lagi baki soalan itu di mahkamah. Jadi itulah setakat ini belum pernah lagi PDRM mendedahkan berapa soalan anak guam jawab kalaulah ditemani peguam sendiri pun. Satu lagi kan, itulah kita nak katakan sebab mungkinlah polis rasa macam dia ni. Aku boleh agaklah apa soalan yang polis tanya tu. Mungkin berkenaan dengan soalan peribadi. Terima kasih Riz Legacy. Jadi itulah kan. Hari ini Tuan Guru Haji Hadi Perlis selepas pendahan PDRM mengatakan hanya jawab 5 soalan sahaja kan. Biarlah dia nak bagi tahu. Polis nak bagi tahu kenapa jawab 5 soalan saja. Apa masalahnya? Ada orang kata, tak patutlah polis beli, tak patutlah polis bring it up ataupun buat benda tu macam jadikan satu benda yang kelakar dan sebagainya. So what? Kan?
Jadi daripada 24 soalan yang dikemukakan oleh pegawai penyiasat kepada hadiahwan, dia hanya menjawab 5 sahaja. Lagi 19 dipilih untuk dijawab di mahkamah. Macam tahu-tahu je dia akan didakwa. Sedangkan baru siasatan, baru dia tahu. Dia ingat soalan polis macam soalan reporter yang dia boleh pusing-pusing belik, kan? Yang ditanya lain, dia dijawab lain. Ambil kau. Jadi baru tahu. Sebelum ni reporter bolehlah kau reporter ke, kan, siapa-siapa wartawan ke, tanya lain jawab lain. Sampai pening orang tu. Sekarang ni suara macam tak ada. Suara saya okey tak? Suara tenggelam lagi. Clear? Okay, thank you so much. Jadi sejak akhir-akhir ni, sebab kita tengok semakin ramai yang berlumba-lumba nak mempertikaikan kuasa agung, mempertikaikan Sultan dan Agong ini, dan polis cadang Hadi dituduh di bawah akta hasutan dan tindakan diambil susulan Presiden PAS itu yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di markas PAS di Muar pada 26 Ogos yang lepas. Okey. Itulah sedikit tak banyak yang kita boleh kongsi berkenaan dengan 4 jawab tanya 24 jawab 5. Okey, baik. Mungkinlah aku rasa di dalam 5 soalan itu, mungkinlah yang dijawab oleh beliau adalah nama, alamat, nombor telefon, pekerjaan, ataupun dia ni presiden kepada parti mana, kan, apa jawatan di dalam parti dan sebagainya. Mungkinlah berkenaan dengan dia ni ada bini berapa, anak berapa, macam itulah. Lebih kurang lah saya rasa, kan. Tak ada soalan lain tu saya jawab di mahkamah. Soalan apa-apa je soalan tu saya jawab di mahkamah. Umur, ya, begitulah. Tapi kan, yang menjadi persoalan kepada saya, satu lagi saya nak ulas hari ni berkenaan dengan Muhyiddin. Sebab Muhyiddin ni buat satu hasutan juga. Bagi saya satu hasutan lah. Dia kata kita Melayu dalam keadaan yang sukar tapi berbahaya. Kita Melayu dalam keadaan sukar tapi bahaya. Mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, persepadanan kawasan pilihan raya boleh dibuat setiap 8 tahun, kata Muhyiddin. Okey, jadi yang saya nak tahu di sini, kenapa Muhyiddin ni macam takut sangat. Saya punya tajuk hari ni pun adalah kenapa macam Muhyiddin takut apa? Janganlah gerak bergegar-gegar aku. Kan? Okey, sebelum daripada tu, sebelum saya nak pergi kepada persepadanan semula dan juga Muhyiddin ni, satu perkara lah, kenapa yang menjadi persoalan kepada aku, kenapa PAS tolak Perdana Menteri pertama daripada Gerakan Islam? Itu jadi persoalan pada diri saya. Dari 10 Perdana Menteri Malaysia sejak merdeka, Anwar Perdana Menteri pertama lahir daripada Gerakan Islam. Anwar antara pengasas ABIM 1971, yang lahir daripadanya ramai pemimpin PAS, antaranya iaitu Fadino, Thank You Hinoko, Mak Sabu dan ramai lagi. Haji Hadi sendiri daripada ABIM. PAS tolak Anwar tapi tawarkan Muhyiddin yang terlibat yang tidak pun terlibat dalam Gerakan Islam. Yang hairannya, Haji Hadi pula hanya layak duta khas. PAS menuduh Anwar ni liberal, tapi baginya Muhyiddin tidak. Bagi PAS, Anwar liberal tapi Muhyiddin tidak. Dalam hal didikan keluarga pun kita tahulah, kita lihat sendiri Datuk Seri Anwar punya keluarga dengan Muhyiddin punya keluarga, jauh bezanya. Ya, terima kasih Awi. Anwar tekankan konsep al-adalah, keadilan. Tak kira kaum dan agama. Dalam pentadbiran madani, belajar dari hikmah terbesar. Kejap, saya tutup. Pening mata.
hikmah terbesar Sohifah Madinah, Piagam Madinah tu sendiri. Dan Haji Hadi dan PAS tolak pendekatan wasatiyah madani dan pilih asobiah. RNR, Race and Religion. Logiknya Anwar ni dicop liberal kerana tidak ikut aliran keras Khawarij Gulu PAS ini. Selain bersama PAS, semua musuh Islam. Haji Hadi dan Ustaz PAS kurang terdedah kepada bidang selain daripada agama, kurang pergaulan dengan bukan Islam, tapi mereka ahli syura dan pemutus kata dalam Islam. Sanusi pula bila KJ tanya, dia jawab mafhum. Ustaz Hadi kata begitu, dia paling tahu hukum. Kami ikut je. Walaupun bawahan ni lagi teruk kan. Mereka gagal faham pemikiran Islam yang Anwar ada, yang Datuk Seri Anwar ni secara praktikal dan secara bagaimana untuk menyelesaikan masalah negara. Sebab itu ceramah PAS banyak sentimen, banyak maki, isu peribadi, lucah pun ada kita nampak kan, merendah-rendahkan wanita. Bukan tumpu pada pentadbiran, bukan tumpu kepada polisi, bukan tumpu kepada sosioekonomi. Sebab kurang knowledge daripada segi pentadbiran dan juga hal ehwal ekonomi itu sendiri. Walaupun negara yang berjaya dibina dengan visi, formula, idea, kerja kuat dan pengalaman, bukan dengan indoktrinasi sentimen. Dengan negara yang dibina dengan indoktrinasi sentimen, dengan menakut-nakutkan rakyat, dengan membina sentimen dan pemikiran gulu ni adalah negara yang seperti Iran itu kan. Jadi kita lihat hari ini, bagi saya kecoh dengan berkenaan isu Zahid Habidi kan. Dan apa yang saya dapat katakan di sini, saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah antara individu yang paling menderita dan diseksa di zaman Anwar ni jadi Perdana Menteri lah. Bayangkan kau perhatikan bila dia berceramah, kipas sebesar-besar alam duduk di sebelah dia, menandakan dia tu tengah panas. Yang penonton sibuk main torchlight handphone untuk konten, aku rasa lah. Jadi inilah kita nampak bila sekarang ni dia, sebab yang saya perasan kalau dia ceramah mesti ada kipas yang besar gila sebelah dia lah. Besar gila kipas sebelah dia. Well, itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang begitu menderita sekarang ni. Kita nampak dia ni tak pandai nak bercakap benar dan memberikan idea bagaimana kerajaan boleh bertindak. Kita tak suruh pun pembangkang jadi fakar formula atau menggantikan Rafizi yang suatu masa dahulu memberikan idea-idea untuk kerajaan semasa itu. Tapi berkatalah benar kan. Kalaulah Muhyiddin Yassin nak berkata barang sekarang ni naik, barang apa yang naik, beri specifically barang apa yang naik, kenapa, di mana barang itu yang dijual itu dengan harga yang tinggi, supaya kerajaan ini boleh engage dengan masalah tersebut. Kita nak tolong kan, kerajaan ni nak tolong, tapi tak tahu hujung pangkal di mana nak mencari. Kononnya harga barang naik, barang apa yang naik. Ini macam mana kerajaan ini nak bekerja untuk rakyat jika tak tahu hujung pangkal di mana hendak menolong kan. Kau beli barang nak masak mi kari, kononnya sampai RM300. Kita pun sedih tengok. Walaupun saya tak pastilah orang yang beli sampai RM300 dia nak makan untuk seminggu ke, nak makan untuk 3 hari ke dan sebagainya. Kononnya menderita sangat zaman sekarang ni. Kalau menderita, kita usaha buat aduan untuk kurangkan mana kedai yang jual mahal sangat tu, kan. Kita nak tahulah, tapi tak pernah dibagi tahu. Cuma kata beli barang untuk nak buat mi kari aja RM300. Kat mana belinya? Beli apa? Cuba list kan. Dia kalau sesuatu yang guna ailio saja untuk mengecam satu tuduhan, tak valid lah kan. Kita you can do better than that. Pada akulah. Sebab tak tahulah nak cakap. Pembangkang hari ni sangat lemah. Sangat lemah, sampaikan kita tak tahu apa yang nak disampaikannya. Dia nak main sentimen barang naik macam telur dululah. Telur, ratik telur. Macam telur tu, kalau tak ada telur tu, aku rasa
Tak tahulah. Jadi berkenaan dengan Zahid tadi kan, petang tadi kita dah ulas. Bagaimana jika Zahid bebas? Ada orang kata tidak semudah tu, tapi berdasarkan hujah dan fakta, ada yang mengatakan beliau ni layak bebas, maka bebaslah. Kalau tidak, tidaklah. Kita tak boleh tutup mulut orang. Yang penting kita kena jelas dengan diri kita. Pertama, apa kita nak? Kebebasan kehakiman. Kita tak mahu ada pendakwaan terpilih, selective prosecution dan campur tangan politik dalam bidang kehakiman. Dan bila kita tak nak ada campur tangan, keputusan jadi macam mana pun kita kena terima, kan? Walaupun kita tak suka kepada keputusan tersebut, kita terpaksa terima. Kita kena akui persepsi campur tangan politik memang wujud dan ia bukannya baru, tapi ada komplikasi isu ni, yang mana yang terakhir agak sekarang ni dikatakan ada bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh peguam bela lah. Jadi kita tahu peguam yang sama dengan Muhyiddin Yassin yang menyebabkan Muhyiddin Yassin juga terlepas kes, dan hari ini Zahid Hamidi pun terlepas tanpa bebas. Jadi adakah kalau Zahid bebas, politik PHBN ini melingkup ke bagaimana, kan? Sebenarnya saya menarik membaca tulisan Cik Amir Ahmad tu. Dia kata kita ni berpolitik untuk apa? Adakah hanya untuk menang? Lepas menang, apa yang kita nak buat? Apakah pertimbangan kita tentang politik? Adakah anda ni nak mati dengan politik saja? Something like that lah. Sampai masa kita akan berhenti daripada politik dan beri laluan kepada orang lain. Itu tulisan beliau lah, menarik sekali. Dan beliau menulis bebas atau tidak Zahid Hamidi ni, masuk dalam ke tak masuk dalam ke, itu urusan mahkamah dan urusan beliau dengan mahkamah. Jika keputusan dan prosesnya adil, then so be it. Bukan kita gembira sebab kita ni benci orang tu, jadi kita mengharapkan dia ni ke dalam, ataupun dia bebas kalau kita tak suka. Ataupun kalau kita menyokong dia dan sebagainya. Cuma mahukan perbicaraan yang adil lah. Kita boleh faham kenapa ada orang tak boleh terima keputusan mahkamah, dan saya pun sampai hari ni kalau dengar balik keputusan mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada ketidak kena lah, ada something wrong dengan perbicaraan beliau. Itu kita nampak sekali sebab kita dah tahu selok-belok perjalanan kronologi perjalanan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim satu masa dahulu, kan. Jadi inilah seperti yang dikatakan, kita serahkan kepada mahkamah ajalah. Sebab kita ni bukan siapa-siapa, kita hanya mampu ulas berkenaan dengan isu-isu ni, kan. Jadi usaha dari kita buat, usaha tekan kerajaan untuk jaga rakyat kita buat, usaha bendung fitnah kita buat. Macam kita ni menjalani hidup yang hari-hari ni kita risau benda ni akan jadi lebih parah lagi berkenaan dengan doktrinisasi dan sebagainya. Itu sahaja. Kita ni, kita sedar setiap kata-kata dan doa yang kita ungkapkan boleh menjadi realiti, betul tak? Jadi kalau kita sentiasa mengungkapkan benda yang buruk, mungkin benda yang buruk tu boleh terjadi kepada kita semula. Jadi apa lagi fitnah, betul tak? Mungkin orang dah biasa bermewah, hidup senang, lenang, mungkin dia boleh memfitnah hal-hal yang berkenaan dengan menderita. Seperti Walaun yang sekarang ni, dia kata zaman ni menderita, betul lah. Hidup zaman PMX ni menderita. Dia sendiri telah mendoakan diri dia supaya hidup menderita dalam masa tak sedar. Dia dahlah dia kufur nikmat, dia tak bersyukur dengan keadaan hari ni. Sedangkan kita ni aman damai, kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita boleh cari makan, kita nak makan kita boleh makan, kita nak mandi kita boleh mandi, kita nak pergi jalan-jalan kita boleh, nak melancong ke, kita nak ke shopping ke, kita bebas ke mana-mana tanpa ada orang nak menghalang kita, atau kita, negara kita ni tak dijajah sama sekali. Tapi mereka masih lagi tidak bersyukur dan mengatakan terseksa, menderita dan sebagainya, sampai tak sanggup nak tunggu 5 tahun lagi. Kau bayangkanlah. Saya selalu terfikir bagaimana dengan
situasi macam pelarian Rohingya tu. Apa yang diharapkan oleh mereka bila mereka datang ke negara orang lain untuk berlindung? Apa terjadi di negara Syria contohnya, pada satu masa Bosnia, dan mana-mana negara yang terlibat dengan perang kan. Bila mereka menumpang di negara orang lain, apa yang mereka harapkan? Mereka nak hidup tanpa ketakutan. Kita ni boleh hidup di negara kita, kita boleh bekerja, kita boleh beli kereta, kita boleh pergi jalan-jalan, kita boleh pergi pantai, kita boleh melancong dan sebagainya. Bersyukurlah kan. Janganlah gadaikan keamanan kita yang kita baru saja merdeka. Jadi tak, saya rasa walau-walau ni janganlah sampai sultan pun korang nak langgar dan sebagainya, sebab nampak diorang ni terlalu ekstrim sampai adakah korang ni sanggup menjatuhkan sebuah kerajaan yang sekarang ni menjaga rakyatnya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula seorang Perdana Menteri yang daripada gerakan Islam, iaitu ABIN. Ya, inilah Perdana Menteri yang pertama. Si ada yang mute lagi. Apa tu? Jadi ya, itu yang saya nak sampaikan di sini. Walaupun sekarang ni hanya 700 lebih yang memandang, cuma saya nak pastikan korang ni at least ada sense of pemikiran yang fikir balik. Bagaimana lagi yang kamu mahukan? Bukannya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak jaga rakyat dia. Bukannya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sampai Ustaz nak naik. Thank you Rizwan for the trophy. Okay Ustaz, sekejap Ustaz. Sebelum tu, sebelum bagi floor dekat Ustaz, seperti yang saya komen tadi, apa yang saya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekejap Ustaz. Ustaz, sekejap ya. Sekejap. Saya nak pakai sekejap. Tak apa-apa nak jelas. Baru masuk, tak dengar yang cakap buat tadi. Okey. Ustaz mute dulu Ustaz. Mute kejap. Okey. Nanti Ustaz nak cakap, nanti Ustaz boleh buka balik Apa yang saya nak sampaikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak bodoh. Lag lagi ke? Okey. Lag lagi ke? Okey, sekali lagi. Dengar dah. Ulang. Ustaz mute dulu Ustaz. Mute dulu. Sebab saya nak habiskan. Okey. Tak dengar? Lag. Lag. Orang lain kata lag. Dah clear dah. Okay. Thank you very much. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni guys, dia tak bodoh. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak arahkan supaya pihak pendakwaan mohon DNAA ataupun lepas tak bebas itu, dilepaskan tanpa bebas itu, diambang PRK Pulai dan Simpar Jeram, ia ibarat membunuh diri. Serius saya cakap. Sudah tentu pembangkang akan gunakan isu ni sehabis-habisan untuk hentam kerajaan. Betul tak? Jadi kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat, beliau akan buat sepa PRK lah, lebih smooth. Tapi kenapa ia terjadi? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak campur urusan pendakwaan. Pihak pendakwa sendiri yang dapati susah untuk menangkis ini dengan bukti yang sedia ada. Jadi pihak pendakwa pun mohon untuk lepaskan sementara dia cari bukti-bukti baru dan kemaskan lagi dokumen-dokumen pendakwaan tersebut. Sebab ada unsur pendakwaan yang secara terburu-buru semasa PH 1.0 dulu. Semasa Muhyiddin Yassin menjadi Menteri KDN. Semasa Atuk Saka menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mereka masih mahu lagi mencari bukti dan akan dakwa semula jika mendapat bukti yang lebih kukuh. Maknanya dokumen lebih lengkap lagi, bukti lebih kukuh lagi. Pihak pembela pun bantah kerana tak ada tempoh yang ditetapkan bila Zahid baru dilepaskan. Jadi bagi saya yang lebih meragukan ketika pendakwaan dibuat, bagaimana tanpa bukti mencukupi pun dakwaan tetap diteruskan. Adakah pendakwaan yang bersifat terburu-buru? Mungkinkah waktu itu pihak pendakwaan dicengkam sehingga terpaksa akur kepada Perdana Menteri semasa itu? Kan? Kalau nak tanya teluskah pihak pendakwaan yang mohon DNAA kepada Zahid, tanya juga ketika pendakwaan, adakah ia dibuat dengan telus? Sebab kalaulah tak ada bukti yang cukup untuk mensabitkan Zahid Hamidi ni semasa pendakwaan, kenapa sekarang ni masih belum ada cukup bukti untuk mendapatkan pendakwaan? Kerana kita tahu semua yang Zahid didesak oleh Perdana Menteri masa itu Mahathir untuk bubarkan UMNO dan diakui oleh Mahathir sendiri dan diakui oleh Muhyiddin sendiri
dan diakui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Zahid enggan membubarkan UMNO dan kita juga Arif yang Mahathir memang suka memanipulasikan. Jadi itulah. So, apa yang saya nak sampaikan di sini, takut sangat satu lagi Muhyiddin Yassin dia telah membuat satu kenyataan bahawa kerajaan mahu menambah jumlah kawasan parlimen kepada 300 berbanding 322 ketika ini. Nampak? Takut sangat Muhyiddin ni dengan persepadanan semula. Kenapa? Sebab masa dalam kabinet dulu dia tahu bagaimana persepadanan semula boleh menangkan kerajaan. Mahathir ni berkali-kali masa jadi PM semasa 20, thank you Mei, semasa 22 tahun dulu buat perkara yang tersebut. Sebab itu mereka risau. Kalau kerajaan memang ada persepadanan semula, peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri dan dia menjadi PM tepi adalah sangat cerah. Dan peluang dia ke penjara lebih cerah lagi. Bagusnya persepadanan semula ni boleh kurangkan bilangan kerusi di Kedah, Kelantan dan Terengganu, tapi tambah di Penang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Baru dia tahu. Betul tak? Gerrymandering. Gerrymandering. Jadi itulah semakan fakta. Persepadanan semula ni sebenarnya tidak memerlukan 2/3. Persepadanan semula, saya ulang balik, tidak memerlukan 2/3 majoriti. Cuma perlu majoriti mudah diperlukan. Buktinya persepadanan semula tahun 2018. BN tak ada majoriti 2/3. Tahun 1958 adalah persepadanan semula yang pertama. 1974 persepadanan semula kedua. 1984 persepadanan semula ketiga. 1994 persepadanan semula keempat, 2003 persepadanan semula kelima dan 2018 persepadanan semula keenam. Menurut perkara 133 Perlembagaan Persekutuan, SPR perlu membuat semakan semula terhadap sempadan pilihan raya dalam satu tempoh tidak kurang daripada 8 tahun. Yang terakhir sekali 2018. Jadi lepas 8 tahun 2000 persepadanan semula ke-6 2018. Jadi akan ada persepadanan semula pada 2026. Jadi kalau SPR nak buat persepadanan semula, PN boleh kalah pun SPR tetap boleh buat pada tahun 2026. PN menang ke, PN kalah ke, tetap boleh buat pada 2006. Sebab Muhyiddin Yassin kata kalau PN menang di Parlimen Pulai, ia akan menafikan majoriti 2/3 Parlimen, seterusnya memberi kesan besar dalam pindaan perlembagaan, iaitu gerrymandering ni lah. Kan? Tapi tidak. Sebenarnya kalau contoh pada 2018 BN tak ada pun majoriti 2/3, tapi masih dapat buat persepadanan semula ini, gerrymandering ini. Jadi itulah, jangan risau PN menang ke, PN kalah ke, di Pulai ini tetap boleh buat pada tahun 2026 nanti, iaitu 3 tahun akan datang lah sebelum pilihan raya umum ke-16. Pilihan raya umum ke-16 2028. Jadi tak ada kena-mengena langsung dengan PRN Pulai. Jadi abah korang ni kerja dia senang je, kerja membodohkan orang. Okey. Jadi itulah pembohongan PN ni, tak kira lah PRN ke, PRK ke. Kan dia kata jika menang PRN, PN yang berbohong pada pengundi cakap mereka boleh bentuk kerajaan persekutuan. Akhirnya penyokong ditipu hidup-hidup pada PRN lepas. Kerana mana mungkin menang di peringkat DUN, di peringkat negeri, boleh bentuk kerajaan peringkat persekutuan. Bila datang PRK Simpang Pulai, dia bohong pada pengundi, cakap perlunya Perikatan Nasional ni menang kerusi ni untuk menafikan majoriti 2/3 kerajaan PHBN bagi menghalang persepadanan semula yang menguntungkan bangsa lain kononnya. Isu sama aja, taktik sama aja.
Dia nak ambil jalan mudah, menunggang agama, memperkudakan bangsa untuk politik sempit dia. Jadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tempoh 8 tahun sekali peluang untuk melakukan persepadanan semula kawasan pilihan raya mengikut keperluan semasa. Biasanya ianya boleh dilakukan untuk memastikan kerusi setiap kerusi mempunyai jumlah penghuni yang sekata ataupun adil lah, tidak terlalu besar, tak terlalu kecil untuk ahli Dewan Rakyat berkhidmat di kawasan masing-masing. Jadi adakah kerajaan memerlukan undi 2/3? Adakah? Iaitu 148 kerusi di dalam Dewan Rakyat Parlimen untuk meluluskan sepadanan semula? Tidak sama sekali. Cukup sekadar majoriti mudah. Erti kata lain mempunyai sokongan lebih daripada orang yang tidak bersetuju lah. Apabila syor daripada SPR ini diluluskan oleh Dewan Rakyat, ianya akan berkuat kuasa setelah mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Adakah PN memperlekehkan fungsi yang di Pertuan Agong dengan memomokkan kedudukan Melayu tercabar? Dengan segala kuasa dan kedudukan baginda dalam memastikan Melayu dan Islam terpelihara? Pemimpin politik boleh menipu, tapi kita punya pilihan untuk tidak ditipu oleh puak-puak yang terdesak ini, kan? Jadi pengurusi Perikatan Nasional ni ingin menakutkan orang Melayu kononnya akan ada pertambahan kerusi parlimen jika PRK pulai dimenangi oleh Pakatan Harapan. Midin Cirik kata majoriti kawasan parlimen yang besar adalah didiami oleh pengundi Cina. Betul ke? Jadi jangan main politik kaum. Jangan main politik kaum. Sebab berkali-kali dah kita katakan bahawa kita ni negara yang berbilang kaum. Kita jangan main politik sempit yang tunggang-tunggang kaum ni. Tapi bila ada orang yang beri gambaran salah, jadi kita kenalah betulkan. Betul tak? Kalau ikut data 2022, ada lebih 140 banyak, saya tak ingat data yang berapa, nanti saya tengok balik. Tapi maknanya di sini, apa yang boleh dikatakan, kawasan mana sendiri pun persepadanan semula ni setiap 8 tahun dibenarkan untuk SPR tengok balik, kan, iaitu gerrymandering ni. Jadi janganlah nak bodoh-bodohkan, terutamanya walau-walaun yang mengharap supaya mereka ni ialah nak jadikan Midin Cirik ni sebagai Perdana Menteri ataupun Abah Sakau ataupun si Tok Haji, Ya Haji, kan, beras mahal. Beras mahal tu sebab apa? Beras tempatan tak naik, bang. Beras tempatan tak naik, tak payahlah beri beras mahal, berilah beras murah. Beras murah ada, jangan makan beras mahal. Dalih Tok Guru dah habis agaknya. Dan hari ni ramai yang tulis kat bawah 5/24. Siapa pun anda Tok Guru ke apa ke, anda tidak boleh mengatasi undang-undang. Tak ada 2 set undang-undang. Thank you, Bert. Ada satu saja. Bukan ada satu set untuk VVIP, satu set untuk marahan, tak ada. Laluilah proses yang sama seperti rakyat biasa ini lalui. Walaupun anda Tok Guru ke, Tuan Guru ke, Presiden ke, itulah keadilan yang sebenarnya. Jangan banyak mengelak, jangan banyak beri macam-macam alasan. Okey, silalah kalau nak naik beras Pak Izzah. Beras tempatan ada je yang murah, jangan beli yang mahal. Beras yang murah ada, korang beli yang mahal, kenapa? Terpaling murah, termurah, betul, saya setuju. Okey, silakan Amin Acik. Tak, betul. Dompat, tak. Mengaku PKR. Dia boleh tahu. Aku ni PKR. Sebab geng dia pun takkan ada yang mengaku Aku tak nak. Aku sekolah pasti dulu. Maknanya. Sebab geng dia pun tak mengaku kat kata. Cik Amin. Tak apa. Hello? Halo. Nak bersembang dekat sana ke nak bersembang dekat sini? Tadi nak bersembang tadi. Ni tak bersembang lah ni. Nak bersembang lah ni. Okey. Ni nak tanya ni geng-geng BN ke ni geng-geng lain apa ni? Kok ada di AP ke? Tak faham soalan tu. Apa soalan tu? Geng PN, geng DAP macam mana pula? Taklah, kadang-kadang ada masalah juga dalam golongan PF pun ni. Macam saya tu, saya PKR.
Okey. Ah, Lepas tu? tapi saya perhati baru ni yang Lokman pergi bercakap macam tu, macam tolak agama. Pasal saya pun suka parti tu. Ah, Abang Amin saya nak tanya PKR kat mana? Cabang mana? Cabang mana? Cabang Ha. Penang. Penang besar. Penang tu besar. Penang tang mana? Dalam pulau lah. Dalam pulau. Dalam pulau tu tang mana? Pulau tu besar juga tu. Oh, Sungai Ara. Okey. Sungai Ara Awak baru tak puas hati sebab apa? ni. Talian aduan sedang dibuka ni. Silakan mengadu. Oh, tak ada aduan. Hmm. Yalah, sebagai masyarakat ni rasa cara Lokman Adam cakap baru ni rasa saya nak tanya cik rasa macam mana? Saya rasa macam mana apa? Yalah, kata-kata Lokman Adam baru ni tu. Dia cakap apa? Aish, takkan tak tahu kot hot issue tu. Yalah, sebutlah. Yang kata apa? Hantar anak-anak kat pasti jangan politik budak-budak. Jadi kita rasa tak seronok kan? Teruskan. Abang cabang mana abang? Tak apa Ari, bagi dia cerita dulu. Silakan. Tak, saya nak tanya lah pendapat cik. Patut ke tak patut? Patut ke tak patut? Apa dia ni? Saya tak tahu apa yang nak disampaikan oleh abang ni. Apa yang patut, apa yang tak patut, apa yang dikatakan oleh beliau. Cuba cerita sikit dengan saya. Okey, saya tak boleh ulas kalau saya tak tahu hujung pangkal. Tak lagi cik tengok. Cerita bagi habis. Kan, sat lagi cik tengok video Lokman tu. Tak, abang bagi tahu apa yang dia kata. Mesti abang dah tengok. Abang bagi tahu saya apa yang dia kata. Dia kata jangan hantar budak-budak kat pasti dah. Sebab? Sebab apa? Sebab apa dia kata jangan hantar? Sebab nanti budak-budak tu pergi ikut PAS. Oh, okey. Lepas tu? Betul. Yang tu kita budak-budak kita nak bagi ilmu ke budak-budak. Betul. Pasal apa? Pasal dalam BM ada benda macam ni. Ramai orang-orang BM pun hantar kat pasti kawasan ni. Okey. Kalau cakap macam tu, macam mana golongan-golongan BM ni? Betul tak? Tengok tak video tu? Tengok, tapi saya nak abang ni jelaskan pada saya. Jelas macam mana? Baik, saya nak tanya abang lah. Ikut Akta Pendidikan 1996, tiada prasekolah boleh ditubuhkan, diuruskan atau dikendalikan kecuali didaftar bawah Akta 1996, Akta Prasekolah. Dan hanya menteri diberi kuasa untuk menubuh dan menyelenggarakan prasekolah. Jadi saya nak tanya abang tahu tak, pasti ni tertakluk bawah Akta 1996 punya pendidikan ataupun dia adalah prasekolah aktiviti politik PAS? Maksud saya, adakah dia sebuah prasekolah yang telah didaftarkan dan dimonitor oleh KPM? Dia dimonitor. Adakah dia satu prasekolah yang dimonitor silibusnya oleh KPM? Saya rasa cik dah. Benda ni berlaku dah 10 tahun berlalu dah. Dah lebih 10 tahun dah pasti ni wujud. Bukan baru kan. Semua orang tahu. Masalahnya, soalan saya, adakah dia didaftarkan sebagai sekolah di bawah tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996? Kenapa takut nak jawab? Saya tak pastilah yang tu. Tak pasti. Jadi kalau tak pasti, kenapa di dalam pasti tu ada cikgunya, ada abang tu cakap hari tu, ada cikgunya memakai baju Perikatan Nasional semasa dia pergi ambil anak dia.
Pertama. Kedua, dah tular berkenaan dengan budak-budak sekolah pasti mewarna logo yang dikeluarkan oleh PAS, iaitu logo Merdeka PAS, Malaysia Sejahtera. Katanya, disuruh budak-budak tu color logo tu bukan logo yang dikeluarkan oleh kerajaan, bukan logo yang diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu Malaysia Madani. Kenapa? Itu satu. Kalaulah ini ia adalah sekolah yang mengikut Akta Pendidikan 1996, silibusnya kenalah dipantau oleh menteri. Dan kalau dipantau oleh menteri, dia tidak boleh ada unsur-unsur politik di dalam sekolah itu. Tetapi apa yang kita nampak, dia lebih kepada memperkenalkan parti politik di dalam sekolah itu. Tidak boleh disangka lagi, memang ada bukti-bukti sampai ada bendera parti di sekolah-sekolah tersebut. Jadi bolehkah kita mengibarkan bendera parti di sekolah yang kita tahu adalah sekolah yang prasekolah untuk memberi pendidikan kepada pendidikan awal untuk kanak-kanak? Itu adalah salah dari segi akta itu sendiri. Jadi kalau anda nak katakan itu adalah benda yang biasalah dia nak letak bendera, bukan tak boleh. Tak boleh. Bang, kalau mengikut akta larangan terhadap penubuhan, pengendalian dan pengurusan tadika, mestilah di bawah subsection kurungan 1. Stop. Kenapa nak stop pula? Abang tanya saya, adakah abang dah panas? Abang jangan nak pura-pura jadi, saya ahli PKR tapi saya ni tak setuju. Abang mula-mula naik tadi, abang tu tanya saya, ni orang PKR